Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Saya doakan pagi ini memberikan anda energi, memberikan anda insya-Allah semangat yang berterusan, memberikan anda ilmu pagi ini, memberikan anda kebangkitan. Okay, dan memberikan apa sahaja kebaikan kepada anda di hari yang menjadi penghulu kepada segala hari, keberkatan hari Jumaat insya-Allah. Okay. So pagi ni saya live, sebenarnya dah lama tau saya tak live kat sini. Okay. Sebab actually kita punya pool ni dah lama under construction, under maintenance sebenarnya. Okay, hari tu dia adalah beberapa tempat yang ada leaking sedikit. And then wife saya kata dia pun nak tukar dia punya tiles sebab sebelum ni kesilapan kita adalah kita terletakkan tile yang warna hitam tau kat sekeliling tu. Kat bawah ni biru. Kan, kat dasar base tu biru tapi kat keliling tu hitam menyebabkan bila ada air tu jadi warna hitam. Kan dia tak nampak kebiruannya tu kurang. So kita dah siap lah. Lama juga ni ambil masa hari tu sebab memandangkan musim hujan apa semua, jadi kita biar je. Dan alhamdulillah baru minggu ni anak-anak dapat PKP ni tak boleh nak ke mana-mana, barulah dia orang dapat menjalankan aktiviti kat sini insya-Allah. Okay, so pagi ni saya ada benda nak bagi tahu. Saya ada benda yang nak berpesan-pesan. Okay, seperti mana yang Islam menganjurkan kita untuk sentiasa berpesan-pesan kepada sesama kita insya-Allah. Dan kita bercakap sekali lagi di dalam sesi sarapan minda momentum. Okay, dan kali ni adalah menjelangnya, dah dekat dah dengan kita punya tarikh keramat kita untuk roket pemasaran momentum yang pertama bagi tahun 2021 insya-Allah. Dah 2021 dah. Apa lagi yang kita nak tunggu? Okay, so pagi ni point yang saya nak bagi adalah bila saya fikir balik, sekarang ni kita berada dalam keadaan COVID, pandemik, PKP, kan? So ada banyak benda yang menyebabkan kita bersedih, kita tengok ramai yang berjangkit tu, yang dijangkiti tu ramai. Lepas tu ada yang Astaghfirullahalazim, mudah-mudahan mereka yang meninggal ini diangkat sebagai orang yang mati syahid kerana mati berdepan dengan virus. Kita tengok ramai yang meninggal, dan mudah-mudahan itu tidak dan saya berdoa supaya anda semua diberi perlindungan oleh Allah SWT supaya tidak terkena virus ni. Tetapi ada virus yang saya pun risau juga. Okay, saya dapati, saya amati, saya tengok kan, rupanya usahawan ni pun dia ada juga virus sebenarnya yang membunuh usahawan. Walaupun namanya mungkin bukan COVID-19. Itu bukan namanya. Tetapi saya nak bagi tahu anda 3 ke 5 virus. Kalau sempat 5 lah. Kalau tak sempat saya bagi 3. Okay, so siapa kat sini yang dah ready untuk saya kongsikan apakah virus tu dan apa anti vaksin dia? Apa nak buat kalau kita kena virus ni? Apa yang kita nak lakukan? Apa yang kita nak buat? Kadang-kadang kita tak sedar, kita sendiri pun dijangkiti virus. So, siapa kat sini yang dah ready untuk saya nak share beberapa perkara, beberapa virus ni? Cepat, siapa nak? Saya nak lihat siapa kat sini yang nak belajar, tolong komen kat situ, saya nak. Dan please tolong juga, jangan lupa bayar yuran kita. Yurannya tekan butang share. Dan terima kasih kepada anda yang follow pada minggu ni sesi Aku Kaya Beriman bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, ataupun dia menggelarkan dirinya sebagai Tok Abah. Banyak kan point dia kan? Saya sendiri pun belajar banyak perkara. Saya pun dah dengar beberapa kali. Okey, apa point yang disampaikan oleh beliau, oleh Tok Abah, yang saya rasa memberikan banyak benda. Jadi susulan tu saya pun nak menyampaikan sedikit poin-poin yang insya-Allah pagi ni boleh memberikan kita satu peringatan. Dan dah tekan butang share belum? Dah tekan dah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you very much. So, virus yang pertama adalah apakah virus yang banyak sangat membunuh usahawan? Okay, apakah bendanya? Nombor 1 saya nak cakap adalah virus suka bertangguh. Okay, virus suka perangai, suka bertangguh. Saya panggil dia virus lah. Sebab virus kan adalah benda yang masuk kat dalam badan, okay, dan merosakkan segala benda.
ataupun mengganggu banyak benda yang kita dah plan. Dan saya tahu ramai di kalangan kita, mungkin anda kenal seseorang, mungkin bukan you all, tetapi anda mungkin kenal seseorang yang macam tu. Seseorang yang ada perangai suka bertangguh. Betul-betul? Macam dia dah plan dah, okay, pagi ni aku mesti nak buat FB Live. Aku semangat ni, aku tengok hari tu FB Live, Tuan Haji Asaduk dia kata, salah satu benda yang kena buat, dan dengar pula perkongsian daripada usahawan yang saya bimbing, yang saya guide, mereka ni cakap, oh kena buat FB Live. Buat je. Kita pun macam semangat. Okay, besok pagi nak live. Tiba pagi ni, alamak, nak live ni kan, alah, semalas lah. Nanti kan, apa orang fikir? Alah, nanti apa orang cakap? Nanti, alah, kalau aku buka live pun, aku buat live pun, alah, belum tentulah orang beli barang aku. Nantilah. Besok lah, lusa lah, tulat lah. Hari pun berlalu. 365 hari berlalu macam tu je. Akhir-akhirnya tak buat. Ada kenal orang macam tu? Ada? Kalau ada, cakap dengan dia, Tuan Haji Asaduk kirim salam. Cakap dengan dia, saya kirim salam kat dia. Dengan ucapan sudah-sudah lah tu. Dengan ucapan lagi, cukup sudah. Kan? Anda kena ingat. Okay? Kita boleh berhenti banyak benda. Kita boleh tangguh banyak perkara, tuan-tuan, perempuan saya kasih. Boleh stay tak ni saya nak cakap ni? Sekejap je ni, benda penting. Kalau tak, saya risau nanti anda mungkin terbunuh. Terbunuh bukanlah maksudnya kau meninggal. Bisnes tu meninggal. Bisnes tu ditutup. Dengar sini. Bil api. Bil elektrik. Pinjaman, hire purchase. Mortgage, bayaran rumah. Utility bills. Banyak benda, cukai tu, cukai ni, cukai pintu, cukai banyak benda. Adakah benda ni kita boleh stopkan dia? Bagi tahu saya. Bila kita dah ambil benda tu, bolehkah kita nak stopkan segala pembayaran? Yuran anak sekolah ni awal tahun, saya faham. Bukan murah kita bayar yuran. Walaupun anak kita masih lagi, macam anak saya masih lagi tak dapat nak pergi ke sekolah. Sebab belajar secara PDPR dipanggil. Pembelajaran dalam benda kan. Tapi pembelajaran di rumah lah. Pembelajaran di rumah secara online. Masih lagi tak boleh. Tapi yuran, saya faham benda tu sangat tinggi. Kos untuk kita bagi mak ayah kita duit, belanja bulanan, hantar ke kampung. Bolehkah kita berhentikan benda ni? No. Tidak ada satu payment pun yang kita boleh berhentikan dia. Benda ni tetap berjalan walaupun you stop buat benda yang you patut buat. Bisnes kena teruskan. Kan? Semua benda kena bayar. Tapi kita yang selalunya stop. Kita stop. Kita ni adalah founder. Kita ni adalah kita panggil, tak kisahlah you ni agent ke, you stockist ke, apa pun. You adalah founder kepada bisnes you bina. Bezanya apa? Ada orang dia ambil barang dengan HQ, dia jadilah stockist. Ada orang ambil barang dengan stocky, dia jadilah agent. Tapi you yang found you punya bisnes yang you buat sekarang. Whatever yang you buat adalah you yang founder. You as a driver. So you yang akan bawa kenderaan tu. Kerja you adalah terus tekan minyak. Pastikan kepala otak you tahu ke mana nak pergi. Berapa sale nak capai. Apa cabaran you sebagai driver yang akan kenal pasti. Kalau jalan berlubang, apa nak buat. Kalau jalan kat sini jam, apa nak buat. That's why ramai driver, kebanyakan driver hari ini menggunakan apps yang namanya Waze. Supaya dia tidak waste time. So Waze tu membantu bercakap, membisik. Oi, teruslah belok kiri. Ayo, teruskan perjalanan. Kan? Ada yang Waze dia macam tu. Ada anak murid saya dengar Waze suara saya. Saya ada Waze versi suara saya tau. Okay, nanti next time saya baiki lagi sikit. Nanti saya share pada anda. Supaya anda boleh dengar suara saya pula. Oi, belok lah. Tak faham ke? Kena belok ni. Okay. Gerak. Okay, so jadi penyakit suka bertangguh membahayakan dan boleh membunuh kita semua. Okay, apa yang kita dah plan, dia sebab tu macam ni tau. Apa yang saya belajar adalah, kau jangan plan banyak sangat lah, Jeep. Satu hari mungkin kita mampu buat 5 benda je. So fokuskan kepada 5 benda. Walaupun masa kita tulis pagi-pagi macam ni patutnya, macam hari ni saya ada aktiviti dah apa saya nak buat. Especially kita ada persediaan untuk RPM esok. So kita nak check audio, video, persediaan, modul,
Apa poin penting, adakah tim kita bersedia dan nak support you all. Kita ada lebih kurang hampir 80 orang tim yang akan support you all. Dah terima link ke belum? Kan? Apa jadual esok, pukul berapa nak start, rehat pukul berapa. So kita nak bagi benda tu supaya you adalah more prepare. Kita nak you betul-betul prepare. Kita nak you bersedia. Okay, jadi hari ni saya dah nak buat benda tu. So katalah hari ni saya ada 10 benda, saya akan pilih 5 yang paling utama. 5 perkara yang paling utama nak dibuat, yang memberikan impact paling besar. So pilih mana, utamakan yang utama. Itu kita panggil dia. Okay, utamakan yang utama. Tu yang pertama. Okay, so jadi you all boleh faham tak ni? Tahu tak apa masalah kita? Kita ni suka bertangguh. Kadang-kadang ni pun suruh macam kita FB lah, kita kan tak ada bayar yuran. You all cuma dengar, catat nota. Dan saya doakan dapat kebaikan yang berganda-ganda insya-Allah. Tapi kita minta satu benda je, bayar yurannya apa? Tekan butang share. Supaya benda baik ni tersebar luas. Sebab tangan kita ni, tekan butang share je. Tekan butang share je tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita 1000 kebaikan hari ni. Sebab kita membantu menyebarkan ilmu. Walaupun kita mungkin tak mampu nak bagi benda yang sama, tetapi menyebarkan pun dah cukup baik dah sebenarnya. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih yang tag kawan-kawan dia. You all memang orang yang, ini ciri-ciri orang yang memang insya-Allah berjaya. Okay, so point saya kedua, virus. So, bahaya lah virus pertama ni. So, anda kena kenal pasti virus pertama ni. Jangan termakan ataupun jangan terpedaya dengan virus pertama ni. Okey, iaitu suka bertangguh. Okey, siapa nak yang kedua? Saya siap dah point ni sebab saya nak prepare supaya saya bercakap ni akan membantu anda, akan tersusun, dan saya ambil masa hanya 30 minit saja tuan-tuan. Kita tak nak ambil masa yang lama. Nombor 2 adalah virus yang membantutkan, melambatkan. Adalah virus terpedaya kata-kata apa? Bukan macam ni saya cakap. Terpedaya ataupun macam ni. Bukan terpedaya, memang kita memang selalu terpedaya. Okey, point dia adalah virusnya adalah virus ambil kisah cakap orang. Okey, virusnya apa? Suka ambil kisah apa orang cakap. Tu bendanya. Apa orang cakap. AOC. Virus apa orang cakap. Kita nak buat live ni. Nanti dia kutuk aku. Nanti kawan-kawan aku semua ketahukan aku gelak. Kau tak pernah buat FB live kan? Tiba-tiba mengada-ngada nak ikut Najib Saduk. Nak ikut anak-anak murid dia buat FB live. Kan? Kelakarlah kau ni. Kita pun dah mula rasa macam down. Kita mula fikir nanti apa jiran cakap. Kita mula fikir nanti apa saudara mara cakap. Apa adik-beradik cakap. Bila kita nak buat bisnes, bila kita nak melakukan, nanti orang cakap apa yang kita selama ni kerja makan gaji. Dah elok, ada EPF, ada sok-sok. Tiba-tiba menggatal nak pergi berniaga. Apa orang cakap nanti? Kita suka mengambil kisah apa orang cakap. Padahal orang yang cakap ni tuan-tuan, dia tak tahu kita punya keadaan. Dia tak tahu situasi kita ni. Dia tak tahu yang kita ni, keuangan kita cukup ke tidak. Dia tak tahu kat rumah kita makan, minum, lauk, segala benda cukup ataupun tidak. Dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu kita ni ada banyak mulut ahli keluarga nak diberi makan. Dia tak tahu benda tu. Dia main cakap je sebab benda nak cakap pasal orang. Benda nak membawang orang. Saya panggil dia bawang ni onion ink. Membawang. Inggeris kan onion ink. Membawang. Okay. So, kita sibuk nak fikir ataupun kepala otak kita ni patut fikir pasal kita. Kepala otak kita ni, Allah Ta'ala bagi kat kita, kita kena gunakan untuk berfikir untuk kita dan siapa yang orang kita boleh bantu. Tuan-tuan, ambil satu benda Sekarang ni, katalah kita keluar rumah, duduk kat sempang sana, duduk saja, tak payah buat apa-apa. Duduk saja tak payah buat apa-apa. Okay? You rasa orang mengata tak? Apa Najib Saduk tu buat kat sempang tu? Apa jadah dia buat pagi-pagi duduk mengelangu kat situ? Okey, orang akan cakap. Betul? Orang cakap. Okey. Saya duduk sempang. Kali ni saya bawa buku pula. Bawa lah apa buku-buku yang saya nak baca kan. Buku apa yang saya suka baca.
Kan, macam sekarang saya tengah baca beberapa buku lah, benda-benda macam daripada few sales people lah saya baca. So saya katalah saya ambil buku tu, pergi duduk kat sempang tu, baca buku. Duduk kat sempang baca buku. Okey, agak-agak orang mengata tak? Alah, duduk sempang nak tunjuk rajin baca buku, poyos. Tadi tak buat apa-apa, orang mengata. Sekarang saya buat buku. Okeylah, lepas tu saya duduk situ. Katalah saya beli semua nasi lemak yang ada kat taman ni, dan saya duduk kat situ bagi semua orang makan sarapan. Ambil. Saya sumbangkan. Kita post kat social media pula. Apa orang cakap? Nak tunjuk baik le tu. Bagi sarapan kat orang, tunjuk share. Okey, dengar sini pula. Kalau saya tak share, saya tak buat apa-apa. Saya just tak buat apa-apa. Ini lah. Inilah orang dah kaya ni. Ada orang susah, tak ada makanan pagi. Tak ada nak sedekah. Tak ada nak ulur apa-apa. Berapa agaknya dia menyumbang setiap bulan dia dapat banyak tu. Setiap bulan dia menyumbang berapa dalam masa yang sama, dia tak fikir pun dia nyumbang berapa. Dia tak fikir pun dia sini dah menyumbang berapa. Dia sibuk fikir dan calculate berapa orang lain sumbang. Tapi kalau orang lain tu menyumbang pula dan tunjuk pula and showcase pula, sebab maybe kadang-kadang kita nak tunjuk juga aktiviti kita. Sometimes kita ambil untuk nak inspire orang. Kalau saya ada ramai anak murid. Saya nak bagi tahu anak murid saya, kau kalau dah senang, marilah kita sama-sama menyumbang. Nak ingatkan dia. Jadi niat kita nak niat, nak perbetul, nak bagi tahu, jomlah sama-sama buat benda baik. Pun orang cakap. So bila masa yang kita boleh menyebabkan mulut orang berhenti bercakap? Benda baik kita buat dia mengata, benda jahat lagilah dia mengata. Tak buat apa-apa pun dia mengata. So keadaan mana yang patutnya kita pilih? Baik kita buat sesuatu. Baiklah kita buat sesuatu dan dikata, lantak apilah. Benda yang kita nak adalah Allah Ta'ala redha dengan kita, apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni, sebab apa yang kita lakukan memberi kebaikan kepada keluarga kita, kepada tim kita, kepada pelanggan kita especially. So apa nak fikir? Tapi virus ni yang paling banyak membunuh orang sebenarnya. Virus, apa orang cakap, yang ramai usahawan, peniaga, founder, stokis or agent, banyak sangat dia fikir pasal benda ni, menyebabkan dia tak buat apa-apa, tuan-tuan, perempuan. Sedih, Wib. Sedih. Tak buat apa-apa. Nothing. So, dia tak ada hasil, dia tidak ada peningkatan, tidak ada growth, tidak ada perkembangan. Menyebabkan family dia pun makin susah. Hanya fikir pasal orang cakap. Tuan-tuan, kita ada Allah SWT, kita ada Rasulullah SAW. Kita nak redha Allah. Kita nak satu hari nanti di Yaumil Mahsyar, kita mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu benda. Kita kalau berselawat tepi jalan pun orang akan cakap, nunjuk nak selawat. Tak payah fikir pasal orang. Okay? Tak payah fikir. Apa benda yang kita buat, apa benda yang kita lakukan antara kita dengan Allah, antara kita dengan keluarga kita yang sangat penting. Boleh faham tu? Barulah benda yang kita buat ni menjadi, barulah ada momentumnya. Faham tak tu? Jelas ke tu? Okay? So boleh saya teruskan lagi? Tadi saya dah bagi 2 poin dah. Boleh saya bagi poin yang ketiga? Okay? Poin yang ketiga. Apakah? Betul kan? Betul ke betul? Setakat ni 2 benda yang saya cakap boleh membunuh seorang usahawan. Maksudnya membunuh semangat, tak ada result, tidak ada hasil, menjadikan dia lebih teruk lagi. Faham kan? Poin saya yang ketiga adalah penyakit kita, virus kita adalah menyalahkan takdir. Apa yang berlaku? Ni memang ni salah takdir ni. Aku sale tak ada hari ni, semua takdir salah ni. Agaknya aku ni memang ditakdirkan miskin agaknya. Agaknya aku ni memang ditakdirkan memang tak boleh berjaya, aku rasa lah. Salah takdir ni. Lepas tu kita tanya dia, kenapa kau cakap macam tu? Yelah, sebab aku rasa kat Lauh Mahfuz dah tertulis dah aku ni memang gagal. Astaghfirullahalazim. Kan? Kadang-kadang benda-benda macam tu kita kena ingat. Kadang-kadang dia berlaku daripada kita punya self-talk sendiri. Manusia ni kan dia ada banyak benda, macam Datuk Dr. Fazila Kamsah cakap semalam. Manusia kan ada banyak self-talk. Contoh macam pagi tadi kan, saya sendiri bercakap, pagi ni nak pergi office, nanti nak check, nanti aku nak susun apa barang, aku nak minta tolong tim yang mana.
nak pakai baju apa besok RPM, besok warna apa nak pilih Kang petang. Kita banyak bercakap, self-talk. And mostly 80% self-talk kita ni adalah negatif. Mostly self-talk kita ni, kepala otak kita banyak bercakap negatif. Serius saya kata. So ada beberapa benda yang kita nak kena ambil kat situ. Okay. Saya dulu pun terlalu banyak benda yang saya selalu cakap saya tak boleh. But macam mana kita nak lawan benda tu? Saya nak bagi tahu anda, apakah anti-vaksin kepada 3 benda ni? Apakah 3 benda yang kita nak kena buat? Okay. Nombor 1 tadi. Apakah anti-vaksin yang pertama? So saya gulung pula 3 benda pada apa problem? 3 benda saya gulungkan balik supaya kita tahu apa nak buat lepas ni. What's next? So kalau kita suka bertangguh tuan-tuan, dengar sini. Saya buat apa tahu? Saya akan menyeraikan apakah saya punya keperluan setiap hari. Berapa banyak belanja yang saya perlu untuk keluarga saya, untuk tim saya. Berapa banyak juga belanja saya juga fikir untuk pelanggan-pelanggan saya. Sebab tu kita buat banyak kelas percuma. Online kan bisnes anda. Setiap hari Sabtu kita buat sebelum ni. Baru ni hari Selasa kita buat special version online kan bisnes anda. Bagi anda yang tak sempat, malam kan anda boleh join. Malam ni pun kita buat lagi kelas online kan bisnes anda. Malam ni pun kita buat. Kita beri kepada anda. Okay? So bagi anda yang tak tahu, besok kita ada RPM. Kita bagi pula kelas untuk meningkatkan skill. Paling penting juga adalah nak betulkan kepala otak kita ni. Nak tengok kisah-kisah orang yang gagal. Terlalu ramainya anak murid saya ni asalnya gagal banyak kali. Dah terduduk, tersungkur pun ada. Yang dah give up, ramai gila. But mereka terus mengayuh, mereka terus tekan minyak dan berjalan. So, bila kita tahu apakah kita punya why kita, kenapa kita buat apa yang kita buat, kita tahu siapa big why kita, siapa orang-orang penting yang kita nak happykan dia, orang yang kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab kepada dia, mak bapak kita. Kan? Pasangan kita. Anak-anak. Keluarga kita. So, kalau kita tahu benda ni dengan siapa yang kita bertanggungjawab, kita tidak akan bertangguh. Kita tidak akan stop mengayuh. Kita tidak akan stop untuk tekan minyak. Faham tak ni? Dah tekan butang share ke belum tu? Saya bagi ni benda ni. Okay. Sekali saya bagi. Yang saya cakap pula, kedua apa cakap orang pun sama dengan bila kita tahu apa kita punya why, apa big why, apa keperluan kita dan berapa ramai orang kita nak bantu. Tulis juga. Macam tahun ni saya dengan tim Momentum kami dah sepakat, hari tu dah bermeeting. Tahun lepas kita dah bantu 50,000. Tahun ni kita cakap okey, kita nak bantu 100,000 orang usahawan yang berniaga. So apa kami buat? Kami buat, kita taja kelas RPM ni 2 hari. 2 hari tuan-tuan saya kena berdiri macam ni. Ada board saya, whiteboard digital saya tu. Kan ada banyak lagi benda kita nak tunjuk, bahan, bagi workbook, e-workbook, bagi free buku, 100 buah buku kita akan beri percuma besar-besaran. Ada lagi special nanti. Sebenarnya tuan-tuan, pada 6 dan 7 ni dia adalah hari ulang tahun Momentum yang ke-7. Okay, pada 7 hari bulan lah tu sebenarnya. 7 hari bulan Februari tu adalah jatuhnya tarikh tu penubuhan Momentum untuk tahun yang ke-7. Jadi kita ada special gift. Setakat ni kita masih lagi letakkan dia dalam mystery gift, yang mana kita akan beri kepada ramai di kalangan. Kita target nak bagi lebih kurang dalam mungkin maybe lah 3,000 hadiah. Sebab insya-Allah RPM kali ni yang dah daftar dah menghampiri kepada 10,000. Okey, pagi ni saya dapat dia punya pendaftaran. Pagi ni yang tim saya bagi tahu adalah 9,600. Exact number 9,600 pendaftaran yang dah join. You all nak buat apa? You all takkan tak buat apa-apa. Kan? So apa kata kita bersihkan juga virus ni dengan kita pergi belajar. Kita belajar ilmu perniagaan, kita tingkatkan skill dan banyak juga benda. Saya biasa akan start dengan betulkan kepala otak ni dulu. Cara fikir kita sebagai seorang usahawan, cara fikir kita sebagai seorang marketer, orang yang akan buat marketing, menarik pelanggan ni, apa nak buat? Apa nak cakap? Apa nak tulis? Apa skill yang kita kena develop? Yes, tahniah ulang tahun. Thank you very much. So sempena tu juga kami masih lagi buka. Saya sendiri dengan hormatnya, saya nak mempersilakan anda, saya nak menjemput anda untuk sama-sama join RPM pada kali ini.
supaya kita tak terbunuh dengan virus-virus yang tadi saya sebutkan tu tadi. Boleh faham tu? Jadi saya nak bagi tahu anda, please tolong pergi ke website kita naktarikpelanggan.com. Kita sponsor, nilai kelas ni RM10,000. Cuma apa yang kita tak sponsor hanyalah yuran dia punya pengurusan. Okay, kita ada management fees dengan e-workbook. Yang ni kita charge asalnya RM10. Lepas tu dia naik kepada RM20. Sekarang kita kembalikan harga asalnya RM30. Untuk kos pengurusan. Sebab kita nak anda ada komitmen. Kita nak anda letakkan komitmen sekecil RM30. Tapi kelas tu nilainya RM10,000. Dan kelas tu 2 hari. 2 hari tuan-tuan. Dalam sekarang keadaan COVID, kita tak tahu bila masa kita akan dilepaskan daripada COVID. So, adakah bisnes kita dah di-online kan? Adakah pelanggan boleh nampak kita di social media macam Facebook? Adakah produk kita masih boleh berjalan kepada pelanggan? Sampai pada pelanggan? Adakah sampai mesej kita? So, ini semualah kita akan ajar selama 2 hari insya-Allah. Dan saya harap you all semua menempatkan diri ke Roket Pemasaran Momentum dengan temanya 10 ni ha. Okay, tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan insya-Allah kepada bisnes you. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Okay, dengan hidayahnya, dengan pemeliharaannya insya-Allah. Okay. So, terima kasih banyak untuk yang join pagi ni. Betul-betul 30 minit betul 30 minit lah saya rasa. Betul lah. Lagi 4 minit, 26 minit. Okay. Terima kasih banyak sebab follow saya lah pagi ni, pagi-pagi yang ni. Saya doakan hari ni berkat. Saya doakan juga kalau anda yang buat sale hari ni dapat melimpah ruah lah rezeki anda. Dan jangan lupa untuk sama-sama bersedekah di hari Jumaat yang mulia ni, sedekah. Kalau boleh tak dapat banyak, sedekah RM10 kejap lagi pun tak apa. Atau beli nasi 3 bungkus. Kan pergi masjid ke pergi mana nampak ada orang susah ke apa, bagi kat dia orang. Mudah-mudahan itu menjadi menyuburkan rezeki anda semua insya-Allah. Rezeki kita semua insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Okay, so saya tak sabar nak jumpa anda untuk esok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.